Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, limpahan kegunaan nikmatnya pada pagi ini dalam bulan yang ada keberkatannya juga. Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita bertemu di dalam bulan ini. Pada hari ini juga Allah izinkan kita berada dalam kesihatan yang sihat. Kita dapat sama-sama duduk di dalam kelas online hafazan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kesihatan kita semua, dipanjangkan umur kita untuk kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang semakin hari semakin hampir. Insya-Allah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah di dalam bulan Ramadan itu dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih kepada puan-puan semua daripada Muslimat Masjid Al-Mu'minun dan juga yang berada di tempat lain. Puan Jamalia pun yang selaku rakan kita yang baru pada hari ini, alhamdulillah tidak terlambat. Dalam menuntut ilmu tidak ada istilah terlambat. Dalam menuntut ilmu istilahnya bila nak mula, itu yang kena jawab soalan tu kan. Okay. Jadi jazakumullah khairan kasiran kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Puan Jamalia, Hajar Jamalia dapat mengikuti kelas kita ini dan dapat mengambil manfaat daripada kelas kita ini. Tak lama, insya-Allah 1 jam saja. Sekejap je nanti dah sadaqallah. Dah habis. Ustaz, nanti kena bubar 12.10 dah kena jalan dah setiap hari. Oh, ada urusan. Tak maaf, banyak-banyak. Baik. Saya driver part time, tu susah tu. Tapi sempat juga timba ilmu kan kat ni. Alhamdulillah. Itu yang lagi pahala tu. Kejar sana, kejar sini. Kejar. Ya Allah. Ingat dah boleh rehat Allah. Doktor Mahdi kata ni rehat nanti cepat mati. Allah. So aktif. Betul lah tu. Tak bergerak otak. Tak gerak otak kan? Kita berada ayat hari ini kita berada pada ayat 24 surah As-Sajdah. Jadi kita boleh buka Al-Quran surat 417. Ya. 417 iaitu ayat 24 kita akan bermula pada ayat 24 hari ini. Jadi pada Hajar Jamalia akan masuk pada kumpulan yang kedua. Wow. Welcome. Macam mana nak faham tu? Tak apa. Sekejap je nanti insya-Allah boleh ikut. Saya kira Puan Aida pun dah dapat follow kelas kita kan? Cara pergerakan kelas kita, betul dah okey dah dia. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita mulakan kelas kita dengan al-isti'azah juga basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pada ayat 24. Ayat 24 Yang dulu anda perhatikan di sana. Jadi saya akan buat 3 kali potongan. Untuk ayat 24 ini saya akan buat 3 kali potongan. Lihat di sana Jangan ikut lagi. Perhatikan di sana. 24. Wa ja'alna minhum a'immah
Lihat lagi di sana. 24. Waja'alna minhum a'immah. 24. Waja'alna minhum a'immah. Situ Apa maksud waja'alna minhum a'immah ayat 24. Jadi untuk pengetahuan Hajar Jamaliah, saya harapkan puan dapat gunakan Al-Quran yang ada terjemahan. Ada. Nah, dahulu Al-Quran terjemahan macam ni 10 tahun dahulu susah kita nak nampak, betul tak? Ada tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia kapannya. Tapi sekarang mudah. Jadi tolong beritahu kepada anak-anak kita, keluarga kita, baca Al-Quran hari ini jangan hanya sekadar membaca yang bahasa Arab tu. Ya betul dapat pahala. Itulah yang aslinya. Tetapi cuba jawab soalan. Umur sudah 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, apa yang anda faham daripada apa yang anda baca? Itu kena jawab soalan tu. Jadi bila kita baca Al-Quran pada hari ini, mesti lihat terjemahan. Kita bukan anak orang Arab. Mak angkat kita pun tak ada mak angkat Arab. So, jadi kita kena baca Al-Quran terjemahan insyaAllah. Jadi terima kasih Hajar Jamaliah, bersama anda saya yakin Al-Quran terjemahan ya. Baik. Apa maksud waja'alna minhum a'immah? Lihat di sana. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. A'immah ni maksudnya apa dia? Pemimpin-pemimpin. A'immah. Dia asal kalimah imam. Imam yang jadi solat kita tu imam asalnya. Bila dia jamak dia a'immah, pemimpin-pemimpin, imam-imam. Waja'alna ni dia terjemahan dia waja'alna ni dan kami telah jadikan. Dan kami jadikan. Na tu kami. Ja'al tu kami telah jadikan. Ja'al. Dia bergabunglah dalam tu ada fi'il, ada dhamir di dalam itu, katakan nama kami. Apa maksud minhum? Minhum di antara mereka. Di antara mereka. Jadi untuk pengetahuan Hajar Jamaliah, dalam kelas hafazan ini ada sedikit akan saya sentuhkan bahasa Arab seperti ini. Tu. Yang kemudiannya ada juga saya akan sentuhkan berkenaan dengan tadabbur. Dia tidaklah sampai ke tahap tafsir. Panjang kalau kelas tafsir. Dia tadabbur. Jadi secara tak langsung kelas hafazan seperti ini insya-Allah 2 atau 3 perkara dalam sekali pertemuan akan dapat. Hafazan ayat tu walaupun tidak banyak, kemudian sedikit bahasa Arab yang boleh kita pelajari, dan kemudian apa pengajaran daripada ayat yang kita hafal itu. Itu insya-Allah. Baik. Jadi saya terjemahkan sekali lagi, waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. A'immah itu apa dia? Pemimpin. Baik. Puan-puan semua boleh ikut bacaan saya. Boleh ikut bacaan saya dalam keadaan melihat pada Al-Quran anda. Saya baca dahulu. 24. Waja'alna minhum a'immah. Silakan. 24. Waja'alna minhum a'immah. Baik, lihat lagi di sana ya. Jangan lihat tempat lain. Lihat lagi pada situ. 24 ikut lagi. Waja'alna minhum a'immah. 24. Waja'alna minhum a'immah. Sekejap Ustaz. Kak Nurul dengan Datin Julaidah tolong unmute ya. Bila nak baca tu tolong unmute. Tadi ada sound tu. Oh ya. Kenapa? Kak Nurul? Kebetulan orang Kak Nurul ni orang sebelah tu tengah main ke rumah lah pula. Itu dia bising. Tadi masa Ustaz cakap saya mute kan. Bila nak baca baca sekarang mute balik ya. Okey, terima kasih. Hajar Nuria kawal tu. Hajar Jamaliah kenapa ni? Okey, onkan balik. Baik. Hajar Jamaliah okey. Okay. Baik, ikut lagi bacaan saya. Lihat pada Al-Quran anda 24. Waja'alna minhum a'immah. 24. Waja'alna minhum a'immah.
Baik, ambil nafas. Baik, kumpulan 1 dia tahu di dalam kumpulan 1 sahaja bersedia. Kumpulan 1 sahaja 24. 24. Waja'alna minhum a'immah. Tekankan sikit a'immah. Sebab situ ada sabdu. Berhati-hati dengan bahasa Arab ya. Salah kita sebut, dia salah baca. Maksudnya boleh bawa kepada maksud yang lain. Baik, bersedia. Kumpulan 2 sahaja. Kumpulan 2 sahaja 24. 24. Waja'alna minhum a'immah. Terus, ikut lagi semua bacaan saya. Semua ikut Saya baca dahulu. 24. Waja'alna minhum a'immah. Silakan. 24. Waja'alna minhum a'immah. Alhamdulillah. Baik. Kita ulang lagi. Berhati-hati. Perlahan-lahan. Lihat lagi di sana. Ustaz. Saya rasa kita kena baca a'immatan kan, sebab lepas tu nanti kita nak sambungkan kot. Kita dah terbiasa, nanti tak tersambung pula. Sebab selepas ini kita akan sambung tau. Itulah a'immatan lah, tak payahlah nak wakafkan kat situ dulu kan. Ya, sebab nanti bila dia sambung dia jadi macam ni tau. A'immatain. Nanti kita dah terbiasa dengan a'immah, kita a'immah ayat dulu pula. So cadangan yang terbaik kita akan bunyi macam ni. A'immatan. A'immatan. Tapi nanti jangan tan tau, sebab selepas ini dia sambung dengan ya, dia akan jadi a'immatan. Tapi tak apalah. Itu automatik dia akan okey tu. Kalau lanjut terus tak boleh ke Ustaz sikit? Sekarang kita nak buat macam minggu lepas, kita akan buat beberapa potongan. Ada yang nak laju ke? Sebab pendek sangat. Itu tu satu imam tu. Dia orang nak kita tanya nak pendek ke nak panjang? Panjang. Jangan bagi power. Sebab ada Kalau pendek-pendek jadi lupa Ustaz. Yang lain kita nak meraihkan kot yang tak boleh pula. Itu satu. Cuba tanya yang lain ni. Ikut sambil pendapat yang ramai. Nak sambung. Zila okey, tak kisah. Ikut Panjang. Kita setuju panjang. Semua setuju panjang. Panjang-panjang lah. Boleh lah. Hebat. Orang mukminun dan semua yang ada dalam ni hebat. Yakin. InsyaAllah. Sabar dengan Ramadan ni. Kenapa ada masalah situ tadi tu, jadi biar kita dengan jadi masalah jalan terus sikit depan. Ya, okeylah. Okey, so dia akan berhenti nanti. Tengok Saya baca dulu, lihat bacaan anda. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ada gituan. Boleh. Nak buat macam tu semua. Okey. Kalau anda perasan ayat-ayat ayat 24 ni, kalimah yang kita sedang lihat ni banyak kalimah yang dah biasa sebenarnya kita nampak. Betul. Yahdun apa terjemahan yahduna? Petunjuk. Hidayah. Yahdu petunjuk. Sabaru. Sabar. Mereka sabar. InsyaAllah, yakin semangat. Okey, baik. Baik, ikut saya. Jadi kita ulang balik ikut saya begini. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Silakan. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. InsyaAllah nafas boleh kan? Boleh. InsyaAllah. Baik, saya baca lagi. Ikut lagi 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Silakan. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا.
Baik, bagus. Saya lupa kita baca terjemahannya di sana. Sebab tadi kita pendek je kan. Saya baca sampai terjemahan sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar. Oh, ini kena kat kita ni pada hari ini. Nanti kita akan tengok sampai habis. Baru kita kupas tadaburnya sedikit. Baik. Jadi yahduna pun anda dah tahu terjemahannya apa dia tadi? Yang memberi petunjuk. Petunjuk. Bi amrina, amrun. Apa maksud amrun? Urusan. Urusan. Perintah. Amar. Kan ada yang belajar bahasa Arab, fi'il amar kan? Amar. Lama, terjemahan lama ni ketika. Tak tala pun boleh. Ada dua terjemahan. Ketika, tak tala, ada juga terjemahkan ketika mana. Sama je lah, boleh je. Okay. Sabaru, mereka bersabar, insya-Allah. Pelan-pelan sambil hafaz kelas Al-Quran hafazan ni dapat juga bahasa Arab sikit-sikit. Baik, ikut lagi bacaan saya perempuan. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Silakan. 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Baik. Bersedia kumpulan satu sahaja? Kumpulan satu sahaja 24. 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 24. 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Baik, ambil nafas. Terima kasih. Semua 24. 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Bagus, terima kasih. Ambil nafas. Saya baca dan anda ikut lagi. InsyaAllah potongan yang selepas ini lebih mudah. Kita habiskan dahulu potongan ini. Lihat pada Al-Quran anda lagi. Saya baca dan ikut. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Silakan. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Baik, bagus. Bersedia lagi, saya nampak kita perlu ulang lagi. Kumpulan 2 sahaja bersedia di sana. Kumpulan 2 sahaja, lihat lagi pada Al-Quran anda. Kumpulan 2, 24. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Baik, terima kasih. Kumpulan 1 sahaja, 24. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, lihat di sana saya baca dan anda boleh ikut. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Silakan. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Baik, insya-Allah kita cuba tutup sekejap. Kita cuba dulu. Ini Hajar Jamalia. Dalam kelas ini bukan hanya ketika anda baca saja anda menghafal. Sebenarnya telinga kita ketika mana kumpulan 1 membaca
Mereka yang berada pada kumpulan kedua, dia menghafaz disebabkan mendengar. Sebab tu ada orang kan, ada orang dia hafal Quran kan, disebab dia kerap dengar ayat tu. Macam anak saya yang darjah 2 ni, yang sulung ni, ada di awal-awal Al-Quran tu, dia tiba-tiba hafal. Sebab saya bukakan, ada Al-Quran kecil tu, saya kerap buka sebelum dia tidur. Tiba-tiba sampai naik motor, tiba-tiba dia baca sendiri. So jadi, point saya, bila ajar Jamaliah, kan saya minta membaca, jadi kumpulan 2 kan. Jadi itu menghafal disebabkan panca indera mulut kita. Kemudian saya minta kumpulan 1 membaca, kumpulan 2 kena dengar. Jadi saling. Panca indera kita semua. Yang mata pula, bila saya bagi peluang kita lihat, dia pun ada tugas dia. Kena capture, kena tangkap betul-betul. Jangan tersalah. Macam saya sebutkan sebelum ini pada rakan-rakan yang lain, ada budak-budak tahfiz yang kita dengar dia jadi imam, salah baca. Bila habis dia jadi imam, saya panggil, saya minta ubah sebab salah ni. Baris tu tersilap. Dia susah benar nak ubah. Macam tak boleh ubah. Kenapa? Kenapa boleh jadi begitu? Kerana masa mula-mula menghafaz, pertama kali dia nak hafaz ayat, satu-satu ayat itu, dia tersilap baca. Dah tersilap capture mata dia. Maksudnya masa dia hafaz tu mungkin dia pandang atas, dia pandang kiri, dia pandang kanan. Jadi, itu sedikit gambaran yang mungkin kita boleh kongsikanlah kepada Haji Jamaliah ya. Baik. Sekarang kita cuba tutup Al-Quran kita insya-Allah. Cuba kita tutup. Saya baca dan anda ikut. 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Silakan. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Boleh, alhamdulillah. Bersedia kumpulan 1 siapa ni? iPhone 11 ni siapa? Itulah iPhone 11. Tak tahu. I tengah emit ni. Okey. Baik. Okey, bersedia kumpulan 1, kita tutup lagi. Okey, kumpulan 1, 24. Jom. Sekejap. iPhone 11 ni siapa ni? Siapa tu? Gambar tak ada. Kumpulan 11. Boleh tunjukkan diri anda, siapa anda? Saya. Jangan lupa. Alamak, I hapus. Tak lamik masuk. Okey. Tak apa. Gambar dah ada tunjuk dah. Nampak dah. Okey, alhamdulillah. Yang paling lawa sekali tu. Bising telefon you. Okey. Kipas Kipas. Kipas tu. Jauhkan daripada kipas. Jauhkan iPhone tu daripada kipas. Okey. Ditutup. Okey, bersedia? Okey. Okey, bersedia kumpulan 1 sahaja. Bersedia kumpulan 1 tutup Al-Quran. Kumpulan 1 sahaja 24. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kumpulan 4. Kumpulan 2, kumpulan 1. Bersedia kumpulan 2 sahaja? Kumpulan 2 sahaja bersedia? Kumpulan 2 sahaja 24. 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Belum lagi. Okey, kita buka balik. Sekali lagi peluang saya berikan untuk kita semua. Kita buka balik. Datin Norma buka kamera. Ellie nampak dia bercakap. Sekejap dia. Kita buka Al-Quran sekejap sekali. Bersedia semua? Semua sekali 24. 24.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Baik, terima kasih. Kita tutup balik. Sekali je, tak boleh banyak. Okey, semua 24. 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Alhamdulillah. Kumpulan satu sahaja bersedia. Kumpulan satu sahaja 24. 24. Alhamdulillah. Bersedia kumpulan 2 sahaja. Kumpulan 2 sahaja 24. 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Alhamdulillah, kita buka untuk potongan yang hujung tu. Cuba lihat di sana. Pada Al-Quran anda 24, saya baca, tak perlu ikut. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Yuqinun maksudnya apa dah? Meyakini. Bi ayatina, ayat-ayat kami. Jadi untuk makluman semua, dimaksudkan dengan ayat-ayat kami bukan Al-Quran saja, bukan ayat Al-Quan saja. Apa lagi dimaksudkan bi ayatina? Tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh. Allah. Langit, bumi. Kejadian langit dan bumi. Kejadian manusia. Kejadian apa je. Macam-macam lain. Baik. Boleh ikut bacaan saya 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Silakan. Kanu bi ayatina yuqinun. Okey, boleh ikut lagi bacaan saya 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalimahnya itu dah tak susah sebenarnya, bukan kalimah yang ganjil kan. Kanu biasa dengar kan, nampak kan. Bi ayatina lagi banyak dalam Al-Quran. Yuqin daripada asal kalimah yakin pun perkataan dalam bahasa Melayu kita. Baik, kumpulan satu sahaja 24. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Baca dengan berhati-hati. Kumpulan 2 sahaja 24. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Alhamdulillah, ikut lagi bacaan saya, lihat lagi baik-baik di sana. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Silakan. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. InsyaAllah senang. Cuba kita tutup. Tak perlu lama kalau senang. Okey. Cuba tutup sekejap. Potongan yang terakhir itu saya baca dan baru anda ikut. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Silakan. 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Senang. Cuba buka balik insya-Allah. Senang insya-Allah. Saya baca dan ikut 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Silakan.
24. Wakanu biayatina yuqinun. Baik, kita tutup balik insya-Allah. Untuk potongan itu sahaja. Ikut saya 24. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Silakan. 24. Wa kanu biayatina yuqinun. Baik, ambil nafas, Bersedia kumpulan satu sahaja. Baru nak ambil nafas, dah kena panggil kan. Kumpulan satu sahaja. 24. 24. Wakanu biayatina yuqinun. Alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 24. 24. Wakanu biayatina yuqinun. Alhamdulillah. Terima kasih. Ambil nafas. Bersedia semua? Kita tutup lagi Al-Quran. Potongan yang terakhir tadi. Semua 24. 24. Wakanu biayatina yuqinun. Baik, Alhamdulillah. Kita buka balik daripada awal ayat 24 tu sehingga potongan yang terakhir. Kita buka sekejap. Kali saja untuk kita lihat. Bersedia semua? Daripada awal waja'anna. Semua 24. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik, kita cuba tutup balik. InsyaAllah boleh tu. Yakin tu kena kuat. Baik, kita tutup balik daripada awal ya. Bersedia semua? Semua 24. 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kanu bi ayatina yuqinun. Baik, boleh tu insya-Allah. Kita lihat sedikit apa yang Allah nak maksudkan, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat 24 ini. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Puan-puan yang dirahmati Allah, dia adalah juga kesinambungan cerita daripada ayat 23 minggu lepas. Di mana Allah beritahu pada ayat 23 yang lepas, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitabnya namanya Taurat. Ya. Kemudian Allah beritahu dalam ayat 23 itu juga kepada baginda Nabi SAW, jangan ragu-ragu dengan Al-Quran. Jangan ragu-ragu. Sebab di awal surah Taha, di awal surah Al-A'raf, ada ayat yang menceritakan tentang ada manusia bila dapat Al-Quran hatinya rasa sempit. Dalam ayat surah Al-A'raf bunyinya fi sadrika harajum min. Dia rasa pasal apa ayat ni macam menyusahkan kehidupan aku? Kenapa kena pakai tudung labuh? Kenapa kena tutup aurat? Kenapa ini boleh, makan ni tak boleh, makan ni boleh? Dia rasa fi sadrika harajum min. Jadi Allah beritahu pada ayat 23 minggu lepas kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, kitalah jangan ragu-ragu dengan Al-Quran. Kemudian ayat yang baru kita hafal hari ini iaitu ayat 24 cerita tentang pemimpin kita. Puan-puan yang dirahmati Allah, sejak adanya Nabi Adam alaihi salam sehingga kita pada hari ini, sehingga nanti dunia ini fana, dunia ini kiamat, setiap zaman itu ada pemimpin, ada ketua. Dan lebih kecil lagi skopnya, setiap negara itu ada pemimpin. Kecil lagi skopnya, setiap negeri ada pemimpin. Ada lagi kecil tak rasa skopnya? Ada. Ada wakil rakyat.
Bila last jumpa wakil rakyat anda di kawasan sana? Kan? Okey? Okey, tak apa. Ada lagi kecil, iaitu dalam rumah tangga kita. Perempuan yang dirahmati Allah, kita tidak boleh lari daripada circle kehidupan yang seperti ini. Jadi Allah beritahu, kita ada pemimpin. Lagi kecil daripada rumah ada tak? Pemimpin? Ada. Ada. Diri sendiri. Diri sendiri. Allah sebut pada ayat 30 di dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah nak menjadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah kata kepada malaikat, aku nak jadikan dekat dunia tu ada khalifah. Ya? Jadi dalam ayat itu ulama tafsir beritahu, kita ini nak ataupun tidak kita ada pemimpin. Saya bukan ketua kampung lah Firdaus. Saya bukan ketua muslimat. Tak. Kita ada tanggungjawab. Poin dekat ayat ni, ini dan juga poin pada ayat 30 surah Al-Baqarah adalah masing-masing ada tanggung sendiri. Itu. Okey. Kemudian dalam ayat 24 ni kita nampak Allah sebutkan selama mana mereka bersabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini adalah satu bentuk ayat yang mana Allah beritahu manusia ni bila dia baca ayat Al-Quran ataupun kitab Allah yang lain, Taurat, Zabur dan Injil, dia pasti akan berhadapan dengan isu dia macam nak lawan ayat tu. Dia sabar ataupun tidak. Macam saya katakan tadi kenapa kena pakai tudung, kenapa ni boleh makan, kenapa ni tak boleh makan. Jadi di situ diuji. Allah akan berikan ganjaran pada mereka yang bersabar dan juga Allah akan berikan ganjaran kepada mereka yang meyakini ayat-ayat kami, yuqinun wa kanu bi ayatina yuqinun. Maksudnya apa dia? Dia yakin apa dia? Allah kata ni tak boleh, yakin, jangan banyak soal. Allah kata ini boleh setakat ini, kenapa tak boleh setakat sana? Jangan banyak tanya. Di situ adalah konsep keimanan. Kenapa bangun subuh tadi susah tetapi hanya 2 rakaat? Alang-alang dah susah, bangun baik 4 rakaat. Jangan macam tu. Tak sah solat subuh kita 4 rakaat. Kan kita dah senang, baru lepas makan, segar, pukul 1. Alang-alang buatlah 6 rakaat. Kenapa 4 rakaat je? Ini bukan isu kita nak membantah benda-benda yang disebut sebagai tauqifi. Nabi SAW pun tidak boleh membantah. Allah kata ini 2 rakaat, ini 4, ini 3. Buat. Di situ apa dia? Meyakini. Arahan yang kita baca tadi bi amrina tadi. Boleh perempuan InsyaAllah. Pengajaran tu. Baik, kita pergi pada ayat 25. Kita buka Al-Quran insya-Allah. Jadi kita doakan a'immah, kita doakan sentiasa agar a'immah, pemimpin-pemimpin kita, mungkin skopnya lebih besar, wakil rakyat negeri dan negara kita, mereka sentiasa memimpin kehidupan rakyat. Kita ni rakyat. Kita doakan mereka sentiasa memimpin negara dan rakyat ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kehendak Allah dan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rakyat, itu tugas kita, doakan kesihatan untuk dia. Baik. Kita lihat pada ayat 25. Saya baca dahulu. 25. Anda jangan ikut lagi. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Nanti kita akan lihat lagi apakah maksud ayat ni. Baik. Inna, sesungguhnya. Rabbaka, apa terjemahannya? Tuhan. Tuhanmu. Rabb. Tuhan. Huwa yafsilu bainahum. Dia ni huwa tu, dia Allah. Yafsil, memutuskan. Bainahum, di antara kamu. Iaitu di antara orang mukmin dan kafir. Pada hari kiamat. Yaumul qiyamah. Senang terjemahannya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fima,
tentang apa? Apa ya? Perkara-perkara yang dahulu berlaku di atas dunia yang kalian buat, yang kalian gaduh, berselisih itu semua, Allah akan putuskan nanti keputusannya di yaumil qiyamah. Fima, tentang perkara kanu mereka fihi di dalamnya yakhtalifun, ikhtilaf. Apa terjemahan ikhtilaf perempuan? Mereka berselisih. Saya rasa anda biasa dengar perkataan ikhtilaf, kan? Cuba tengok saya, takut tersilap. Cuba tengok mulut saya. Ikhtilaf. Satu lagi ikhtilaf. Boleh dengar? Okey. Ikhtilaf berselisih. Ikhtilaf. Tak boleh dengar, Ustaz. Ya? Yang nombor 2 tu ada ke? Ada, tapi tak ada dalam ayat ni. Oh. Ikhtilaf maksudnya lelaki perempuan tak ada batasan bercampur. Oh. Ikhtilaf. Ikhtilaf. Okey, yang kat sini ikhtilaf berselisih. Dalam Quran tak ada Ustaz ke? Ada ke tak ada tu? Ada. Nanti kita Ada. cari ayat dia. Ada. Kalau saya teringat nanti kita buka. Baik. Okay. Boleh ikut bacaan saya? Perhatikan baik-baik ya perempuan ya. Ada kalimah yang mungkin biasa kita dengar. Yaumal qiyamah bainahum. Jadi insya-Allah mudah. Boleh ikut bacaan saya? 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Cuba laju bacaan. Agak sedikit sesak lah tu kan? Ya, betul. Panjang sangat. Panjang sikit. Kiamah tu dia kot macam. Kanu fihi yakhtalifun dah semput. Yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Boleh? Patut kita fima kanu baik Boleh ikut bacaan saya? 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Baik. Kumpulan satu sahaja. Berhenti sampai kiamah. Kumpulan satu sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Baik, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Alhamdulillah. Ikut lagi bacaan saya. Lihat di sana. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Baik, kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Terus, kumpulan 1 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Baik, sebelum kita tutup, saya baca dan ikut. Perhatikan baik-baik di sana. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah.
Baik, kita cuba tutup sebentar. Tutup CP-CP. Sebentar ya. Okey. Saya baca dan ikut. Cuba tengok saya dan selepas itu anda boleh ikut. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Boleh tu insya-Allah. Bersedia kumpulan 1 tutup lagi Al-Quran. Kumpulan 1 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan 2 sahaja bersedia ambil nafas dahulu. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Alhamdulillah. Nafas. Bersedia semua tutup lagi Al-Quran. Semua 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Alhamdulillah. Baik, kita buka. Potongan yang terakhir senang saja. Potongan hujung tu boleh ikut bacaan saya. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, bagus. Ikut lagi. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, ambil nafas, bertenang. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Potongan yang hujung tu. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Bagus. Kumpulan 1 sahaja 25. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, lihat lagi di sana. Selepas ini kita cuba tutup. Saya baca dan ikut. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ambil nafas. Sekejap, saya bukan tempat. Dia wife sedang masak, nanti bau pula ikan siakap tu. Dia bau dari sini, Ustaz. Bau pula kan? Sampai sini. Alright. Okey, kita cuba tutup untuk potongan Fima kanu tu insya-Allah. Cuba tutup sekejap. 25, boleh ikut bacaan saya ya. 25. Fima kanu fihi 25. Silakan. Fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, tutup lagi. Kumpulan 1 sahaja. Tutup lagi. Kumpulan 1 sahaja 25. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. Alhamdulillah. Kumpulan 2 sahaja bersedia. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. Fima kanu fihi yakhtalifun. InsyaAllah mudah. Kita buka balik untuk daripada awal 25 tu. Kita buka balik. Saya baca dan ikut.
Buka dan lihat sekejap. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ada yang nafasnya panjang, dia terus kan, dia tak nak berhenti. Okay, hebat, bagus. Baik, kita cuba tutup sekejap ayat 25 itu. Saya baca dan baru anda ikut. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Silakan. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, ambil nafas kejap. Kumpulan 1 sahaja bersedia daripada awal ayat 25 ya. Kumpulan 1 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu yakhtalifun. Alhamdulillah, boleh tu boleh. Bersedia kumpulan 2 sahaja 25. 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, saya harap Ajar Jamalia boleh ikut cara rentak kita dan macam mana perjalanan kelas ini ya. Allah. InsyaAllah. Baik, kita cuba buka untuk cerita ayat 25 ini. Dia masih lagi menerangkan tentang ayat 24. Apa kisah, apa cerita 25 ni? Sungguh Tuhanmu, dia yang memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Puan-puan, kita jumpa 2 kali perkataan mereka. Siapakah mereka ini? Di dalam terjemahan yang lebih lagi ataupun dalam tafsirannya diberitahu mereka ini adalah antara orang mukmin, antara orang Islam dan orang kafir. Gaduh atas dunia. Berselisih, kan ayat tu yakhtalifun, berselisih. Jadi Allah kata apa dia? Tak apa. Di hari kiamat nanti yaumul qiyamah Allah yafsil. Allah yang akan memutuskan, yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, kita pada hari ini kita akan berfikir pasti orang Islam yang menang, yang tidak salah. Pasti kita yang betul. Puan-puan, namun sabar dahulu. Sabar dahulu. Adakah kita orang Islam ni, kita ni yang sedang pakai tudung, yang sedang pakai kopiah ni, adakah kita selamanya benar? Sabar dulu. Kita ada tanggungjawab. Ketika mana kita nampak rakan-rakan kita yang bukan Islam, mungkin jiran kita, mungkin rakan sepejabat kita, pernah tak kita terfikir detik untuk nak mengislamkan dia? Yahdun, kita nak memberikan, nak bantu dia dapat hidayah. Pernah tak kita terfikir dan ada usaha nak kawan kita tu yang bukan Islam itu mereka masuk Islam? Adakah usaha itu? Jika pernah terfikir dan ada usaha, Masya Allah, Tabarakallah, bagus sangat. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, kita salahkan dia, kenapa korang tak nak masuk Islam, kita salahkan dia, tapi kita tak ada usaha pun untuk mengajak dia masuk Islam. Malahan lebih parah, lebih bahaya sikap kita orang Islam. Sikap kita orang Islam dari segi kebersihan, dari segi menepati masa, dari segi pemakanan,
menepati masa kebersihan ini Islam menekankan, tetapi jika kita orang Islam kita tak ambil berat, ini amat malang sekali. Bagaimana kita nak menunjukkan kita adalah agama yang terbaik? Akhirnya mereka tidak minat dengan agama kita. Apalah dengan Firdaus janji pukul 11 mesti dia lewat 11 suku. Apalah Firdaus janji pukul 4 mesti 4 suku. Macam ni ke orang Islam? Kata jaga kebersihan tapi tengok dia punya pakaian. Ini akan memalukan balik agama kita perempuan. Jadi inilah juga yang dimaksudkan pada ayat ini, biar nanti Allah yang putuskan yaumal qiyamah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Siapa yang sebenarnya bersalah? Perempuan mungkin kenal Ustaz Abid Liu kan? Dia ada berita. Nah, dia beritahu bila dia terjumpa orang baik Cina, baik India, tengok bagaimana dia santuni kan. Dia bukan berkira, oh Islam dapat 2 kampik beras daripada saya. Yang bukan Islam 1 kampik je. Tak. Dia santuni. Sebab apa dia? Ada perkataan yang saya nampak dia tulis, dia sebutkan dalam ceramahnya, dia kata, jika dia nampak orang tu pakcik tu Cina dan pakcik tu pula nanti mati dalam keadaan tak masuk Islam, dia rasa bersalah. Dia kenal pakcik tu. Pakcik yang bukan Islam tu kan, yang Cina tu. Kemudian dapat berita pakcik tu mati dalam keadaan tidak Islam. Dia rasa bersalah sebab dia tidak sempat untuk mengajak pakcik tu masuk Islam. Dia mungkin tak sempat nak tunjukkan Islam itu paling terbaik. Jadi ini persoalannya perempuan yang sama-sama kita kena jawab usaha dia. Nak ulang daripada ayat 24 dan 25. Buka Al-Quran ayat 24 dan 25. Dan bersedia semua ayat 24. Apa yang suara tu? Nanti dulu ke? Baik, kita cuba mute dia sekejap. Okey. Ada. Okey, baik. Bersedia semua dalam keadaan melihat. Oh, anti dulu dalam kereta ke? Oh. Macam masuk kereta dah tu. Dah tak dengar dah. Bolehlah unmute. Okey, tak apa. Dia dengar. Dia dengar Baik. Tengok Ustaz juga. Oh, dalam kereta juga. Baik-baik memandu. Kaku. Baik. Safe driving. Tak apa, anti dengar pun tak apa. Dengar je. Okay, kami terpaksa mute lah. Kami mute. Anti dulu sebab tengah memandu tu. Tapi yang penting dengar. Okey, bersedia semua? Lihat pada Al-Quran, kita buka. Semua 24. 24. Faja'alna minhum a'immatan yahduna bi-amrina lamma sabaru kanu bi-ayatina Semua 25. 25. Inna rabbaka yafsilu bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Tak apa, baca je. Tertinggal pun baca je sampai habis. Jangan malu. Kita-kita aja dalam ni. Baik, insya-Allah kita boleh dapat 2 ayat ini, ayat 24 dan 25, bukan hanya sekadar hafazan, banyak perkara yang kita dapat kongsikan tadi. Alhamdulillah. Baik, cuba kita tutup sekejap 2 ayat ini insya-Allah. Bersedialah. Wa ja'alna minhum ayat 24, ayat 25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Bersedia Baik, semua 24. 24. Faja'alna minhum a'immatan yahduna bi-amrina lamma sabaru kanu bi-ayatina yuqinun. Alhamdulillah. Semua 25.
25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Alhamdulillah. InsyaAllah puan-puan, itu yang sempat kita 2 ayat pada hari ini. Namun saya harap ia benar-benar dapat kita hafal dengan baik. Dan saya ada dengar ceramah semalam. Bukan semalam, kemarin. Syekh daripada Arab Saudi lah. Dia kata, Syekh ni dah tua. Tapi dia beritahu guru-guru dia masa dia kecil, maksudnya Syekh ni sekarang ni dah tua, dah 70 tahun. Dia kata masa kami kecil-kecil, masa tu umur dia mungkin dah sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dia beritahu guru-guru mereka memesan, bagi anda yang menghafaz Al-Quran, tak kisahlah. Tak kisahlah sikit ke banyak hafal Al-Quran, dia beritahu waktu yang paling terbaik untuk mengulang. Waktu yang paling terbaik untuk ulang kaji apa ayat yang kita hafal adalah pada solat malam. Itu yang paling terbaik. Pada solat malam. Pada bila perempuan? Solat tahajud malam. Solat malam, solat tahajud. 2 rakaat tahajud, baca tu. 2 rakaat taubat, baca tu. 2 rakaat hajat dan witir, baca ayat tu. Dan itulah waktu yang paling sesuai dan paling tepat untuk menguatkan ingatan bagi mereka yang menghafaz Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran. Sikit saya baru hafal lah Ustaz. Tak apa, yang itulah yang dibaca. Tak ada tambahan lagi lah. Jadi besok punya tahajud nak baca ayat mana? Diulang lagi. Ayat tu. Lagi banyak dia punya tanggungjawab. Lagi banyak dia kena solat. Sebab apa dia? Kalau dia bangun malam, dia solat sendiri qiyamul lail, dia boleh baca 100 ayat terpulang apa ayat yang dia hafal. Maksudnya dia seorang. Tapi kalau dia jadi imam, boleh tak dia rembat 1 rakaat tu surah Al-Baqarah? Macam mana makmum? Dia tidur. Kan? Nanti lepas dia habis bagi salam, memang dapat surat letak jawatan lah dia. So jadi, bila kita hafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mana ayat yang kita hafal, bangun malam. Saya yakin perempuan di hadapan saya, semua orang yang bangun malam. Nampak tu, wajah tu bersinar. Walaupun dengan lampu di atas, dengan matahari di tepi kiri kanan belakang tu kan. Saya amat yakin anda adalah orang yang bangun malam. InsyaAllah. Ustaz. Ustaz memujuk. Ustaz pujuk ya. Mesti bangun malam. Kan kita dah hafal ayat hari tu pada muka surat ketiga surah As-Sajdah ni. Orang yang beriman tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia mesti kena bangun malam. Mesti kena bangun malam. Bukan dia fikir alah nanti saya panjang umur insya-Allah 10 malam akhir Ramadan saya bangunlah. No. Siapa boleh jamin? Tak boleh jamin. Terjaga minimum 2 rakaat. Dan saya yakin insya-Allah kita semua adalah orang-orang yang menjaga solat malam. InsyaAllah. Jadi perempuan, itu saja kesempatan yang kita ada pada hari ini. Mohon maaf di atas kekurangan terkasar bahasa. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi untuk minggu hadapan kita lancarkan ayat yang seterusnya 26, 27, 28 cuba lancarkan insya-Allah. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.